Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara yang saya amat hormati, ramai yang tertanya-tanya apa punca sebenar kematian misteri adik Zara Khairina. Pertama, ramai yang tanya, adakah Zara benar-benar terjatuh daripada tingkat 3 di sekolahnya? Ataupun kedua, adakah Zara sebenarnya memang bukan ditolak tetapi telah didera sehingga beliau mengalami banyak kecederaan, seperti beberapa berita yang kita dengar sebelum ini yang menyebut kecederaan serius yang dialami Zara Khairina. Satu perkongsian terkini, akhirnya keputusan bedah siasat dedah punca kematian Zara Khairina. Akhirnya bedah siasat mendedahkan punca kematian Allahyarham Zara Khairina, dan perkara ini disampaikan sendiri oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar. Menurut laporan Harian Metro, keputusan menunjukkan Zara mengalami kecederaan otak teruk, kekurangan oksigen, dan aliran darah ke otak. Prosedur ini dijalankan pada 10 Ogos, lepas dengan kehadiran 3 doktor, seorang dari Hospital Serdang, 2 lagi dari Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kenapa bedah siasat wajib dilakukan? Mengulas isu pegawai perubatan yang tidak memohon bedah siasat pada awalnya. M. Kumar menegaskan ia merupakan langkah asas siasatan jika kematian menimbulkan keraguan. Walaupun ada permohonan keluarga untuk tidak menjalankan bedah siasat, undang-undang memberi kuasa kepada pegawai penyiasat untuk memohon prosedur itu. Jadi kalau dah kematian itu menimbulkan keraguan, kenapa tak dibedah siasat seawal boleh? Walaupun di kenyataan ini berkata ada permohonan keluarga untuk tidak menjalankan bedah siasat, undang-undang memberi kuasa kepada pegawai penyiasat untuk memohon prosedur itu. Dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk M. Kumar sebelum ini ada membuat kenyataan berkaitan dengan isu ini. Dan baru-baru ini berkaitan dengan kes Zara Khairina, polis pun sudah menafikan pembabitan VVIP. Dan begitu juga saudara-saudara berkaitan dengan isu ini juga, JIPS ataupun Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman siasat pegawai penyiasat penyelia kes kematian Zara. Jadi adakah ini melibatkan beberapa kesalahan teknikal daripada pegawai penyiasat dan penyelia kes awal siasatan ini? Tapi akhirnya disahkan bahwa keputusan bedah siasat telah mendedahkan punca kematian Zara Khairina. Kita berdoa yang baik-baik untuk keluarga Zara supaya mereka dikuatkan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Pada Anda yang menonton video ini yang telah melihat tajuk berita ini, sudah pasti saya dan Anda sendiri tertanya-tanya apakah kebenaran di sebalik misteri kematian Zara Khairina dan apa yang kita perlu tahu secara asasnya. Of course, sekiranya ada berita begini, ada berita kematian misteri, satu perkara yang kita perlu elak adalah percaya kepada berita yang tidak sahih, yaitu sumber-sumber berita yang daripada akun palsu, yang tidak dikenali,
Nah, simple to say, kita hanya menerima berita, kita hanya mempercayai berita yang dikongsikan melalui media yang resmi. Nah, saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda beberapa perkara yang penting Anda perlu tahu berkaitan dengan siasatan case kematian Zara Kairina. Tapi sebelum itu saya nak berkongsi kepada Anda, perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Kepada Anda yang sedang menonton video ini, yang mungkin ada alami masalah kesehatan, yang sedang alami apapun juga jenis penyakit, mungkin inilah masanya Anda untuk sembuh. Ini adalah terapi imun untuk sistem imun badan, meningkatkan, mendidikkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan supaya mampu melawan berbagai jenis penyakit. Sila hubungi saya di nomor yang tertera. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan siasatan case kematian Zara Kairina, saya kongsikan kepada Anda apa yang kita perlu tahu. Dan yang mengejutkan saudara-saudara, disahkan ada tangkapan berlaku. Pertama, puncak kematian awal Zara, kecederaan otak disebabkan kekurangan oksigen dan aliran darah ke otak. Kedua, ketidakpatuhan siasatan. Pegawai penyiasat gagal memohon bedah siasat. Tindakan tegas akan diambil terhadap pegawai berkenaan dan ketua bahagiannya. Ketiga, persetujuan ibu mangsa. Ibu mangsa bersetuju dan memohon supaya bedah siasat tak dibuat. Persetujuan itu direkodkan melalui dokumen rasmi bertajuk Surat Akuan Enggan Bedah Siasat Mayat atas kemahuan sendiri. Ditandatangani ibu mangsa, dokter patologi, dan pegawai penyiasat. Nah, berkaitan dengan ini kita tidak tahu adakah ibu mangsa ini sebenarnya sedang dalam keadaan trauma dan terpaksa untuk memberikan tanda tangan berkaitan dengan surat akuan enggan bedah siasat. Saya sendiri sekiranya ada perkara ini berlaku, kalau ada kematian yang meragukan, sudah pasti kita mahu bedah siasat dijalankan. Seterusnya, bedah siasat 10 Agustus dilakukan 4 pakar patologi, mengesahkan puncak kematian sama seperti dapatan awal. Kecederaan otak berpunca daripada jatuh. The injury is sustained due to a fall. Yang kelima, keputusan Peguam Negara 12 Agustus. Bersetuju inquest perlu diadakan. Keenam, siasatan jenayah. Task Force turut menyiasat kemungkinan elemen jenayah. Seterusnya, penyebaran berita palsu. Polis membuka 15 kertas siasatan berkaitan penyebaran maklumat tidak sahih. Sebab itu kita jangan percaya dengan beberapa maklumat-maklumat palsu di luar sana. Yang ke-8, ini yang kita nantikan, ada tangkapan dibuat, tetapi bukan kepada dalang kematian Zara Kairina. Seorang wanita berusia 39 tahun ditahan karena disyaki menyebarkan berita palsu. Bully, siasatan turut mengambil keterangan yang menjurus kepada unsur bully sebelum kejadian, seperti yang dinyatakan Jabatan Siasatan Jenayah. Keterangan saksi selama 82 percakapan, individu direkodkan. Berkaitan dengan VVIP, tiada kaitan. Makluman kepada keluarga, semua kecederaan dialami Zara sudah dijelaskan kepada keluarga dan peguam. Itu adalah 12 fakta yang kita perlu tahu.